Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Rabiul Akhir 14 November bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Berikut tajuk utama malam ini. Kedah haramkan semua kedai nombor ekor. Juga suami isteri dicekup angkara dadah. Kerajaan Kedah akan mengharamkan semua kedai nombor ekor daripada terus beroperasi dengan tidak memperbaharui lesen perniagaan mereka. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata keputusan berkenaan diambil hasil perbincangan pada mesyuarat khas Exco Kerajaan Negeri minggu lalu. Menurut beliau, kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan PBT tidak akan mengeluarkan lagi kelulusan lesen premis judi di seluruh negeri Kedah. Menurutnya, tindakan berkenaan untuk mewujudkan Kedah bebas judi memandangkan aktiviti tidak sihat itu hanya membawa kesan negatif serta mengundang kerosakan menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan selain masalah hutang. Dan menimbulkan ketidakamanan dalam kalangan keluarga dan memporak-perandakan masyarakat kita. Kerajaan mengambil tanggungjawab untuk memastikan Kedah bebas judi di bawah bidang kuasa PBT. Kita memutuskan untuk tidak lagi memberi sebarang kelulusan lesen premis perjudian. Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata demikian pada sidang media selepas membentangkan bajet 2022 Kedah hari ini. Katanya, sebagai Ketua Kerajaan Negeri, beliau bertanggungjawab memastikan negeri ini bebas judi dan lesennya tidak lagi dikeluarkan di semua PBT seluruh Kedah. Sementara itu, tegas Muhammad Sanusi, penjualan arak juga akan dihadkan untuk penggunaan masyarakat bukan Islam sahaja, terutama di PBT yang tiada permintaan seperti di kawasan luar bandar. Tindakan itu juga katanya akan mengambil kira premis bebas cukai di Langkawi dan lain-lain yang tidak mempunyai lesen penjualan arak. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, JAHIK, melaksanakan program pemutihan pendaftaran perkahwinan luar negara tanpa kebenaran selama 3 bulan bermula hari ini. Pengarahnya, Datuk Cik Abdul Rahim Jusoh, berkata menerusi program itu, mana-mana pasangan yang berkahwin di luar peraturan iaitu tanpa kebenaran dan berlawanan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 sebelum tahun 2005 yang tampil untuk mendaftarkan perkahwinan mereka hanya akan dikenakan denda minima. Menurut pengarah JAHIK, Datuk Cik Rahim Jusoh, langkah ini diambil berikutan sehingga kini masih terdapat pasangan suami isteri di Kelantan yang belum mendaftarkan perkahwinan mereka. Ini mungkin disebabkan mereka tidak mengetahui prosedur atau tidak mampu untuk membayar denda yang dikenakan Mahkamah Syariah. Nikah yang tidak daftar lah. Nikah luar negara tak daftar, nikah poligami tak daftar, yang tidak daftar. Ataupun tanpa di luar negara tanpa kebenaran, mana yang semua di luar peraturan. Mana boleh nikah di luar negara ataupun nikah di luar peraturan, dia tak daftar dengan kita, dia tak dapat buat sijil kelahiran anak. Anaknya terbiar macam tu, nak sekolah pun tak boleh, kalau mati pun nak terima saka tak boleh. Jadi ini masalah kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media di pejabatnya di Balai Islam Lundang, Kota Baru hari ini. Menurutnya, pasangan yang terlibat boleh tampil ke pejabat agama berdekatan bagi membolehkan perkahwinan mereka disahkan oleh mahkamah dari segi undang-undang dan hukum syarak. Sekiranya dikenakan denda, JAHIK menerusi bahagian sokongan keluarga BSK akan memastikan ia adalah pada tahap minima dan mampu dibayar oleh pasangan berkenaan. Tambah beliau, keutamaan diberikan kepada pasangan yang berkahwin sebelum tahun 2005. Namun sekiranya mereka yang berkahwin selepas 2005 dan mahu membuat pendaftaran, pertimbangan akan dibuat sekiranya mempunyai sebab yang munasabah. Baki 40 juta ringgit daripada 100 juta ringgit bajet 2021 akan disalurkan bagi membantu Mahat Tahfiz seluruh Malaysia yang tidak beroperasi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad berkata peruntukan yang sepatutnya digunakan untuk tujuan infrastruktur itu akan ditukar kepada peruntukan operasi bagi membantu Mahat Tahfiz yang terjejas. 60 juta kita dah bagi untuk infra. Lebih lagi, masa saya masuk tu 40 juta tu belum lagi diagihkan. Jadi saya minta supaya ditukarkan. Dan sekarang ni pun proses dah nak bagi, kita nak turun ke negeri untuk diberi kepada semua. Untuk operasi. Daftar tak daftar kan? Kita bagi. Dengan harapan mereka tu tak daftar tu galakkan daftar untuk dapatlah. Jelas Senator Idris, perkara itu telah dibincangkan bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Peruntukan itu akan diagihkan tanpa mengira Mahat Tahfiz terbabit berdaftar atau tidak. Sehingga Ogos lalu, 60 juta ringgit telah disalurkan kepada 1,066 institusi agama yang layak. Mengulas mengenai dakwaan 64.7% Mahat Tahfiz di Malaysia perlu menutup operasi atas arahan kerajaan, tegas beliau, isu terbabit tidak sepatutnya timbul. Ini kerana katanya semua institusi pendidikan termasuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan diarah tutup sebelum ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ujar beliau penutupan itu dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi tujuan keselamatan pelajar dan pihak yang terlibat. Sementara itu, dalam sidang media sama, Senator Idris Ahmad memaklumkan projek rintis pembelajaran kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah bagi menyerap jawatan tetap guru-guru Kafah dan dibayar allowance setaraf dengan DG29 bakal terlaksana tidak lama lagi. Menurut beliau, kertas kerja berkaitan perkara berkenaan telah pun siap. Jelas Senator Idris, pihaknya juga baru bermesyuarat dengan bahagian pendidikan dan dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi membincangkan perkara itu yang kini dalam usaha penyelarasan. Jadi bila berlaku kekerasan ni kita kena ingat pelaksananya ialah di pihak Majlis Agama Islam Negeri ataupun di pihak pejabat Jabatan Agama Islam Negeri. Negeri dia agama ni dia stakeholder. Kita hanyalah boleh menyelaraskan, mencadangkan saja. Sebab tu bila berlakunya pelarasan dan sokongan sebagainya, barulah kita boleh bawa ke arah untuk nak bincang bab-bab ni dari segi kontek awal mengajar sebagainya yang perlulah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan program Inspirasiku My House Yapim Negeri Perak di Kampung Seri Aman, Mengelembu di Ipoh hari ini. Menurut Senator Idris, ketika ini jumlah hari pengajian kelas kafah antara negeri juga berbeza, iaitu 3 dan 5 hari. Justru jelas beliau penyelarasan perlu dibuat selain penelitian berkaitan penggajian dan pencen untuk guru-guru kafah. Inisiatif pelaksanaan projek rintis pembelajaran kafah yang sepatutnya dilaksanakan tahun lalu terpaksa dipindah susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Projek kerjasama Jabatan Perdana Menteri dengan Kementerian Pendidikan KPM dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA itu bagi merealisasikan usaha menyerap jawatan guru-guru kafah. Polis Johor berjaya menumpaskan 2 sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah dalam tempoh 48 jam. 5 dalang ditahan termasuk pasangan suami isteri menerusi 3 serbuan berasingan di Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata dalam serbuan pertama di Kota Tinggi pada 9 November lalu, 2 lelaki berusia 39 dan 49 tahun termasuk warga negara Indonesia ditahan di tepi jalan di Kota Tinggi. Hasil pemeriksaan 14.5 kilogram ganja bernilai RM36,392 ditemui dalam but kenderaan yang dinaiki suspek. Keesokan harinya, 3 suspek ditahan termasuk pasangan suami isteri berusia 59 dan 53 tahun. Operasi kedua ni, modus operandi yang digunakan oleh syndicate ni adalah menyewa apartment catered and guarded yang dijadikan sebagai store untuk pembungkusan dadah untuk aktiviti private party dan pusat hiburan di sekitar kawasan Johor Bahru. Dan syndicate ini juga telah beroperasi sejak Ogos 2021. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Jelas Datuk Ayub Khan, dalam serbuan kedua, pelbagai jenis dadah dirampas termasuk serbuk ekstasi, ketamin, syabu,
pil Aramin 5 dan pil ekstasi yang dianggarkan bernilai 1.07 juta ringgit. Daripada 5 yang ditahan, 2 didapati positif dadah dan mempunyai rekod jenayah. Keseluruhan nilai dadah dan sitaan untuk kedua operasi bernilai 1.3 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Terengganu, 607 individu termasuk seorang warga emas berusia 71 tahun dicekup dalam tempoh 10 hari pelaksanaan Ops Jihad 2.0. Ketua Polis Negeri itu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata menerusi operasi yang bermula 14 Oktober lepas, pihaknya turut berjaya menahan 64 pengedar dadah. Datuk Rohami berkata menerusi jumlah itu, 11 daripada mereka disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam kebanyakan ini, kategori umur yang terlibat iaitu 230 orang terlibat daripada kategori umur 30 hingga 39 tahun. Mana mereka ni generasi belia lagi. Itu jadi keutamaan kita untuk tackle. Dan yang lebih teruk kita nampak situasinya apabila 16 pada mereka ini adalah remaja bawah umur yang serendah umur 13 tahun telah terlibat. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pemasangan banner Op Jihad Dadah 2.0 Marang di Balai Raya Kampung Bukit Gasing, Marang siang tadi. Menurutnya, setakat ini seramai 415 penagih berulang juga berjaya ditahan dan ia melebihi sasaran yang diletakkan iaitu 400 tangkapan melibatkan Seksyen 39C. Untuk rekod, Ops Jihad Dadah mempunyai 3 fasa dengan matlamat menukarkan kawasan hitam kepada putih dalam tempoh 25 hari. Perdana Menteri beri kejutan. Alhamdulillah bertemu lagi. Hasrat anak sulung anggota bomba dan penyelamat yang lemas dalam kejadian banjir di Sungai Putat, Melaka bulan lalu untuk melanjutkan pengajian dalam bidang automotif tercapai. Ia apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyerahkan sendiri surat tawaran berkenaan kepada Muhammad Daniel Hakimi Muhammad Dia, 18 tahun, hari ini. Penyerahan surat tawaran kemasukan ke Kolej Komuniti Bukit Beruang itu diserahkan Perdana Menteri kepada isteri Allahyarham Nur Aida Cik Nur, 39 tahun, di Klebang. Turut bersama Nur Aida pada majlis ringkas itu ialah 4 anaknya, Muhammad Daniel Hakimi, Nurul Ain, 16 tahun, Muhammad Danish Hakim, 12 tahun dan Nurul Anisah Ilya, 9 tahun. Hadir bersama Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nur Aini Ahmad. Nur Aida ketika ditemui berterima kasih dan terharu dengan keprihatinan kerajaan terhadap nasib keluarganya selepas kematian suami 20 Oktober lalu. Perasaan akak tu memang syukur alhamdulillah sangat kepada Allah sebab PM sendiri yang turun pada bagi anak akak dia punya untuk kemasukan tu. Kemasukan kolej komuniti yang diharapkan oleh anak akak ni lah. Dalam pada itu, Muhammad Daniel Hakimi yang turut sebab tidak menyangka menerima surat tawaran itu daripada tangan Perdana Menteri sendiri. Dapat saya untuk membanggakan ayah saya dengan mak saya semua. Saya harap saya boleh banggakan semua orang yang mana support saya kan. Muhammad Daniel Hakimi akan melaporkan diri ke Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka bagi sesi kedua 2021-2022 bermula Februari tahun depan. Remaja itu akan mengikuti kursus servis kenderaan ringan peringkat sijil selama 2 tahun. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang 20 Oktober lalu, bapanya Muhammad Dia lemas ketika sedang memasang tali di kawasan banjir bagi membantu penduduk kampung keluar dari kediaman masing-masing. Pilihan Raya Negeri PRN Melaka yang akan diadakan pada 20 November ini bakal menjadi penanda aras bagi pilihan raya norma baharu. Menurut Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Ismail Sualman, pilihan raya yang dijalankan dalam situasi pandemik itu perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan agar pengundi di negeri berkenaan yakin untuk keluar mengundi. Menurut Profesor Datuk Dr. Ismail, media perlu memainkan peranan yang penting dalam mengingatkan dan meyakinkan pengundi untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Ini bagi mengelakkan situasi peratusan keluar mengundi yang rendah seperti yang dijangkakan sesetengah pihak.
Seandainya pihak SPR dan juga pihak bertanggungjawab sepertinya Jabatan Perangan, Kementerian Perangan dan Komunikasi RTM, radio, TV memberikan war-war kepada semua pengundi supaya turun mengundi, saya fikir bahawa jumlah pengundi akan juga bertambah ramai sebenarnya, ya. Kerana yang paling penting kena ingatkan kepada semua, walaupun dalam keadaan SOP yang cukup ketat, kita perlu melaksanakan tanggungjawab untuk menentukan kerajaan. Ya, dan jangan takut-takutkan pengundi dengan masalah ini, kerana jika SOP dapat dilaksanakan seperti mana kita pergi ke pusat pemberian vaksin PBB, kita beratur, kita ramai, tetapi kita tetap boleh melaksanakan PBB. Menurut beliau, situasi pandemik menyebabkan kaedah perjalanan pilihan raya berlainan daripada cara konvensional yang kebiasaannya dijalankan. Bagi memastikan pilihan raya dapat berjalan dengan baik, beliau berharap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat menambah jumlah pusat pengundian. Ia bagi memulihkan SOP dikawal dengan lebih baik sama ada daripada pihak pengundi maupun pegawai petugas di pusat pengundian. Selain menyantuni warisan kitab turath, program pengajian Jilsah Ulama yang dianjurkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi antara inisiatif untuk mengimarahkan masjid. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata penganjuran buat julung kali itu dibuat bagi mengukuhkan kefahaman umat Islam dalam masa sama menyelesaikan masalah semasa dengan merujuk kepada sumber warisan kitab berkenaan. Bahawa ianya amat penting walaupun dalam suasana pemodenan sekarang, kerana kita kena melihat apa juga perkara yang berkaitan dengan syarak dan juga syariat perlu kita pelajari dan juga tekuni, mengambil kira perkembangan semasa dan juga sebagai satu pendedahan kepada masyarakat ataupun kepada para tulab ataupun pelajar-pelajar yang ingin bersama. Pengajian tersebut memberikan tumpuan kepada perbahasan ilmu fiqh dengan menjadikan kitab Minhaj At-Talibin karya Imam An-Nawawi sebagai kitab utama rujukan. Kesemua 14 siri pengajian Jilsah Ulama akan dikendalikan menerusi kaedah halaqah yang dipimpin 4 tokoh ilmuwan berwibawa, antaranya Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Program Jilsah Ulama 2021-2022 itu diadakan pada Sabtu setiap hujung bulan bermula jam 9 hingga 11 pagi bertempat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko-Makmur melebarkan sayap rangkaian pemborong dan peruncitannya ke Kelantan dengan pembukaan pasaraya MG Co-op Mart yang pertama di Pasir Tumbuh hari ini. Pengerusinya Datuk Hishamuddin Abdullah berkata cawangan ini merupakan satu daripada 5 MG Co-op Mart yang bakal dibuka di Kelantan dalam masa yang terdekat iaitu di Gua Musang, Tumpat, Tanah Merah dan Jeli. Kita sedang membuat kerja-kerja pengubahsuaian di Kuala Terengganu, di Kemaman, di Ciku, Gua Musang, di Tumpat dan beberapa tempat lagi. Dan sekarang saya percaya sekarang kita dah ada 6 yang dah beroperasi dan insya-Allah dalam tempoh terdekat ni kita akan capai 10 sasaran pertama kita. Seterusnya tahun depan kita akan buat lagi 20 cawangan dan insya-Allah dalam tempoh 5 tahun kami merancang untuk membuka 300 pasaraya di seluruh Malaysia insya-Allah. Dengan rangkaian besar yang bakal dibuka di seluruh negara, beliau yakin MG Co-op Mart dapat memberi tawaran harga terbaik kepada pengguna. MG Co-op Mart juga merupakan pasaraya pertama di Malaysia yang memperkenalkan sistem ganjaran barangan emas 916 yang boleh ditebus dengan mata ganjaran yang diperoleh pelanggan. Lebih mudah apabila kedai emas Makmur Gold hanya terletak bersebelahan dengan MG Co-op Mart. Pembukaan cawangan ke-6 pasaraya berkenaan dan yang pertama di luar Pahang ini dirasmikan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Datuk Nordin Saleh. Saya kata dia ada jewel in the crown of the youth ni. Satu hari nanti kita tengok. Saya kata tadi koperasi kita ni berusia hampir 100 tahun. Dia orang ni baru setahun jago pun dah boleh capai pencapaian begitu tinggi. Oleh kerana emas dia.
Turut hadir Pengurus Besar Jabatan Media Integrasi dan Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq, mewakili TV Al-Hijrah yang merupakan rakan strategik media Komakmur. Sempena pembukaan cawangan MG Koopmat Pasir Tumbuh, ia akan mengadakan promosi jualan ayam segar RM5 seekor selama 3 hari bermula hari ini, manakala sayur-sayuran akan dijual pada harga RM1 seikat untuk tempoh seminggu. 21 orang jemaah umrah yang akan menunaikan umrah bersama agensi pelancongan dan umrah Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Sendirian Berhad berlepas ke Tanah Suci malam semalam. Pengarah urusannya Muhammad Mursyid Abu Hassan berkata kumpulan jemaah itu adalah jemaah pertama daripada agensi pelancongan berkenaan yang akan berlepas ke Makkah selepas kerajaan Malaysia dan Arab Saudi membuka semula pintu antarabangsa bagi ibadah umrah. Hari ini perlepasan pertama kita ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, alhamdulillah, untuk grup umrah pertama. Antara kelebihan yang kita buat, alhamdulillah, kita buat lawatan percuma ke Taif, umrah, alhamdulillah kita dapat untuk buat 2-3 kali juga insya-Allah taala dalam satu package, dan kita bermula daripada 6990 sahaja. Dulunya sebenarnya kita buat 5 kali umrah kan, tetapi insya-Allah pada kali ini kita tengok keadaan macam mana dan sebagainya, nampak gaya setiap hari boleh buat umrah insya-Allah taala, dan kita susun yang terbaik kan. Menurutnya lagi, Mursyid Al-Haramain telah membuka tempahan pakej bagi mengerjakan umrah sehingga sebelum Ramadan tahun 2022 bagi memenuhi permintaan bakal jemaah yang telah merindui Makkah dan Madinah setelah penutupan sempadan antarabangsa akibat penularan wabak COVID-19. Tambahnya, bagi jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah perlu memastikan telah menerima suntikan vaksin COVID-19 seperti yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, termasuk mendapatkan suntikan booster bagi penerima vaksin jenis Sinovac. Selain daripada itu, katanya SOP lain yang perlu dipatuhi adalah seperti pemakaian pelitup muka serta menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Bagi yang ingin mendaftar, boleh terus imbas QR Code atau hubungi nombor telefon yang tertera. Penjara Ecuador kecoh. Alhamdulillah, bertemu lagi. 68 banduan terbunuh dalam pergaduhan di sebuah penjara di Guayaquil, bandar terbesar di Ecuador. Insiden terbaru itu berlaku selepas 119 nyawa terkorban dalam rusuhan ganas di penjara sama pada September lalu. Rusuhan itu turut menyebabkan puluhan banduan lain cedera. Pergaduhan ganas itu dipercayai tercetus di antara kumpulan banduan yang bermusuhan dalam penjara berkenaan. Rusuhan yang berlaku berdekatan pintu pagar penjara berkenaan menyaksikan kumpulan banduan terbabit bergaduh menggunakan senjata api, bahan letupan dan parang. Biarpun disuraikan pihak berkuasa, kumpulan banduan terbabit tetap menyerang antara satu sama lain. Sistem penjara Ecuador mendapat perhatian serius sejak kebelakangan ini kerana masalah kesesakan penjara, kebersihan dan jenayah terancang. Lebih 300 banduan terbunuh tahun ini dalam sistem tahanan jenayah Ecuador, yang mana ribuan banduan yang terikat dengan kumpulan dadah sering bergaduh sehingga bertukar menjadi rusuhan ganas. Ribut kencang di beberapa kawasan di New York menyebabkan banyak pokok tumbang mengakibatkan kerosakan pada rumah dan kenderaan penduduk. Bagaimanapun, tiada kecederaan mahupun kehilangan nyawa dilaporkan. Di bandar Levittown, Long Island, sebuah rumah nyaris terbelah dua selepas pokok besar menghempap bahagian tengah rumah berkenaan. Ribuan penduduk turut mengalami gangguan bekalan elektrik. Sementara itu, kejadian puting beliung yang melanda Connecticut menyebabkan penduduk di kawasan itu turut berdepan kerosakan harta benda. Angin kencang sehingga 128 km sejam menumbangkan pokok dan merosakkan pagar di bandar Branford sekaligus mengakibatkan 9,000 orang terputus bekalan elektrik di daerah itu. Di New Delhi, sekolah ditutup selama seminggu susulan krisis pencemaran udara yang semakin buruk di negara itu. Selain penutupan sekolah, negara itu sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan perintah berkurung.
Kerja-kerja pembinaan juga akan dihentikan selama 4 hari bagi mengurangkan risiko jerebu di kawasan terbuka. Ketua Menteri New Delhi Arvind Kejriwal berkata perbincangan mengenai penutupan sepenuhnya Ibu Negara India itu juga sedang dijalankan, tetapi sebarang keputusan akan dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan semua pihak. Sebelum ini, Ketua Hakim meminta kerajaan pusat membuat pelan kecemasan bagi menangani pencemaran itu yang disifatkannya sebagai amat kritikal. Jerebu tebal yang tepu dengan bahan toksik itu kini diburukkan lagi dengan peningkatan pembakaran sisa tanaman di kawasan ladang. Indeks kualiti udara di New Delhi berada pada tahap yang paling teruk dengan skala 500, memerlukan pihak berkuasa tempatan melaksanakan langkah kecemasan termasuk menutup sekolah, sekatan ke atas kereta persendirian dan menghentikan semua pembinaan. Tahap kualiti udara itu berisiko menjejaskan kesihatan selain memberi kesan buruk kepada golongan berpenyakit. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Juga jam 8.45 malam ini, pastikan anda menonton Globe Al-Hijrah bersama Zaim Zamani. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.